TV KPM. 1158 kaunter 2. Hai Tuan, salam sejahtera Tuan. Ya, selamat sejahtera. Selamat datang. Ya. Apa boleh saya bantu? Ya, sebenarnya Tuan, saya nak dapatkan kelulusan projek. Tapi saya dah tunggu Ya. lama sangat. Ya. Boleh tak Tuan cepatkan proses permohonan saya? Saya disagu hati sikit ni. Boleh tak? Sebelum tu boleh saya tahu apa permohonannya? Nak dapat kelulusan projek. Oh, Ya. ini apa ni, Cik? Ada sagu hati Encik kalau boleh cepatkan proses. Oh, Sebab Cik. yang tunggu lama sangat. Permohonan Cik mestilah mengikut kepada tata cara dan prosedur yang telah disediakan. Dan Cik tidak boleh memberikan apa-apa sagu hati pada saya. Ini salah, Cik. Minta maaf, Cik. Saya tak boleh terima. Okey, minta maaf Cik. Masih. Hai semua, anda sedang menonton slot menengah atas bersama saya Chris MJ selaku pengacara anda, dan hari ini kita akan fokus pada mata pelajaran pendidikan moral tingkatan 5 bersama Cikgu Hawari. Hai Cikgu, apa khabar Cikgu? Hai, selamat baik. Khabar baik ya? Khabar baik. Baiklah Chris, apa Cikgu. khabar? Khabar. Chris pun khabar baik, dan sebelum tu Cikgu, sebelum kita teruskan dengan kelas hari ini, saya ingin ucapkan selamat datang kepada Cikgu Koh selaku juru bahasa isyarat kita untuk episod kali ini. Apa khabar Cikgu Koh? Baiklah Cikgu Hawari. Hari ini bukan kita berdua saja. Ya, betul. Kita juga ada murid-murid di Google Meet bersama kita. Hai semua. Boleh tak Cikgu perkenalkan rakan-rakan kita pada hari ini Cikgu? Silakan. Okey, kita ada 4 orang murid yang bersama kita dalam talian pada hari ini. Ya. Yang pertama ialah di sana Adityan. Selamat tangan Adityan. Hai Adityan. Yang kedua adalah Tachiga Dewi. Hai Tachiga. Hai Tachiga. Yang ketiga di bawah sana yang berserba merah itu ialah Amir Tawarshini. Hai Tawarshini. Dan yang keempat kita bersama dengan Revati. Hai Revati. Hai Revati. Okey, sebelum kita teruskan, saya nak tanya, semua dah sedia tak untuk kelas hari ini? Kalau dah sedia, boleh tunjukkan emoji okey. Mana emoji anda? Okey, baiklah Cikgu. Semua sudah pun sedia. Saya nak tanya Cikgu, Ya, apakah kaitan gimmick tadi dengan pembelajaran kita hari ini Cikgu? Okey Chris, kepada yang berada bersama cikgu dalam talian dan juga murid-murid yang berada di rumah. Lakonan itu adalah lakonan semata-mata. Di mana tadi adalah mengenai integriti ketika kita bekerja. Di mana kita tidak boleh menerima rasuah untuk kepentingan peribadi. Itulah sebenarnya yang ingin kita sampaikan tadi, lakonan tadi Chris. Yang itu lakonan saja ya semua? Ya, lakonan saja, iaitu berkaitan dengan integriti dalam diri. Integriti dalam diri. Jadi yang tu topik kita hari ini Cikgu? Ya. Hari ini kita sebenarnya akan belajar mengenai Unit 6, Pembangunan Negara Bertunjangkan Integriti. Di mana Chris, kita ingin mencapai 3 standard pembelajaran. Okey. Iaitu yang pertama, menjelaskan contoh integriti demi pembangunan negara. Yang kedua, mengenal pasti cara-cara melaksanakan tanggungjawab dengan berintegriti demi pembangunan negara. Dan yang ketiga, standard pembelajaran yang ingin kita capai pada hari ini, Chris, bersama dengan murid dalam talian juga yang berada di rumah, memerihalkan kepentingan integriti demi pembangunan negara. Okey, faham Cikgu. Seterusnya, Chris, kita akan pergi kepada konsep pembelajaran pada hari ini, iaitu integriti adalah berkaitan kepada 3 perkara utama, iaitu yang pertama, integriti diri, yang kedua, integriti keluarga, dan yang ketiga, integriti organisasi. Ketiga-tiga gabungan ini sebenarnya menjadi asas yang paling kukuh untuk menjadi pemangkin kepada pembangunan sesebuah negara.
Faham, cikgu? Seterusnya, Chris, dan kepada murid-murid yang berada dalam talian dan juga yang berada di rumah. Integriti mencerminkan ketamadunan bangsa dan negara. Sekiranya integriti itu wujud, maka masyarakat yang lahir itu sendiri akan bertamadun dan sebuah negara itu akan aman dan makmur. Kemudian, perkara yang paling penting tentang integriti ini ialah kebolehpercayaan, kepimpinan dan pentadbiran dipengaruhi oleh amalan integriti setiap individu. Di mana, Chris, integriti ini akan melahirkan individu yang bersih, telus dan amanah dalam setiap tindakannya. Maknanya cikgu, sebenarnya topik hari ini sangat penting, betul tak cikgu? Ya, betul. Okey. Kalau macam tu saya nak tanya murid-murid di rumah juga dan juga di dalam talian. Semua dah sedia tak untuk belajar lebih mengenai topik kita hari ini iaitu integriti, pembangunan negara bertunjangkan integriti. Kalau dah sedia, boleh tunjuk emoji okey. Mana dia? Satu saja. Mana yang lain? Okey, semua pun dah sedia. Tapi cikgu, sebelum kita teruskan, apa kata kita berehat sebentar, boleh tak cikgu? Boleh. Okey, kepada murid-murid di rumah, jangan ke mana-mana. Kembali lagi ke slot menengah atas bersama Cikgu Hawari untuk pendidikan moral tingkatan 5. Didik TV KPM. Apa khabar semua? Anda sedang menonton slot menengah atas bersama Cikgu Hawari dan rakan-rakan saya di Google Meet dari SMK Methodist ACS Sungai Siput, Perak untuk mata pelajaran kita hari ini iaitu pendidikan moral. Tapi sebelum kita teruskan dengan sesi pembelajaran hari ini, Cikgu, saya nak tanya sebenarnya. Yang ini model apa, Cikgu? Oh, yang ini ialah model pembangunan perancangan sekolah saya. Di mana sekolah saya tidak mempunyai bangunan 3 tingkat. Inilah yang model yang kami bangunkan daripada idea guru-guru untuk memastikan sekiranya pada satu hari nanti pembangunan itu dapat dibangunkan untuk murid-murid saya kelak. Wow, hebatnya. Okey, memang cantiknya model ni. Baiklah cikgu, tanpa melengahkan masa lagi, apa kata kita teruskan dengan topik kita hari ini iaitu integriti, kan cikgu? Boleh, Chris. Okey, silakan cikgu. Saya mulakan ya, Chris. Baiklah. Okey. Murid-murid yang berada dalam talian dan juga yang berada di rumah, cikgu jelaskan pada yang tadi iaitu perkara pertama yang ingin kita capai pada hari ini ialah menjelaskan contoh integriti demi pembangunan negara. Contoh yang pertama, jikalau murid-murid tahu, adalah berkaitan dengan aspek pentadbiran. Pentadbiran. Okey. Dalam aspek pentadbiran ini adalah melibatkan perkara-perkara ini. Yang pertama, realisasikan dasar anti rasuah. Jangan terima rasuah atau memberi rasuah. Yang kedua, jaga rahsia dan maklumat sulit negara. Jangan menyebarkan apa saja maklumat negara kepada orang lain. Yang ketiga, jauhi penyalahgunaan kuasa, kedudukan dan pangkat untuk kepentingan peribadi. Ini adalah perkara-perkara yang sangat penting dalam aspek pentadbiran. Yang kedua, Chris, dan yang berada dalam talian dan juga yang berada di rumah ialah aspek ekonomi. Aspek ekonomi ini ialah penting kerana integriti ini adalah mempengaruhi pendapatan negara. Di mana setiap perkara yang dilakukan mestilah mematuhi undang-undang walaupun menjana pendapatan untuk negara. Yang kedua, isytihar cukai pendapatan dengan telus. Jangan gagal membayar cukai. Sekiranya mampu bayar cukai, mesti jelaskan cukai. Yang ketiga, jaga dan jangan salah guna harta kerajaan. Jangan gunakan harta kerajaan untuk kepentingan peribadi. Yang ketiga, iaitu berkaitan dengan aspek sosial. Di sini, perkara yang ingin saya jelaskan ialah
penguatkuasaan undang-undang adalah sama rata untuk semua orang. Tiada pengecualian setiap kesalahan itu kepada orang lain. Semua sama rata. Kalau salah, mesti disabitkan mengikut undang-undang. Yang kedua, patuhi etika organisasi. Yang ini tadi, Chris, berkaitan dengan lakonan kita tadi. Jangan terima rasuah walaupun menjadi seorang pekerja di organisasi. Yang ketiga, laksanakan tugas dengan telus dan amanah. Di mana aspek sosial ini apabila berintegriti, hati akan bersih, maka akan lahirlah perlakuan yang melaksanakan tugas dengan telus tanpa mengharapkan apa-apa balasan. Faham cikgu. Jadi 3 aspek lah cikgu. Pentadbiran, ekonomi dan sosial. sosial. Okey, saya nak tanya semua faham tak? Kalau faham boleh tunjuk emoji smiling atau senyum. Kalau tak faham, boleh tunjuk emoji sedih. Okey, cikgu semua faham. Baiklah cikgu, apakah diteruskan? Ya, kita teruskan. Saya telah pun jelaskan 3 contoh tadi. Takkanlah Cikgu Hawari nak bercakap seorang-seorang tanpa mengetahui mereka dapat atau tidak. Betul. Sama ada yang berada dalam talian atau yang berada di rumah. Tetapi fokus kita ialah pada mereka yang berada dalam talian. Faham? Pada aktiviti ini, kita akan buat refleksi minda. Di mana murid-murid kita akan kongsikan pendapat mereka kepada kita tentang soalan-soalan yang saya telah sediakan. Baiklah cikgu. Boleh, Chris? Boleh cikgu. Siapakah yang nak mula menjawab ini? Kita lihat. Siapa nak mula angkat tangan? Okey, angkat tangan. Siapa nak jawab? Siapa nak jawab dulu? Boleh angkat tangan. Siapa nak jawab dulu angkat tangan? Kita ada 4 soalan. Okey, nampaknya Adityan. Adityan. Okey, silakan Adityan. Okey, cikgu. Boleh Adityan, soalan yang pertama. Adityan, dengar cikgu bacakan soalan dulu. Dengar dahulu. Cikgu bacakan soalan. Senaraikan 3 aspek utama contoh integriti demi pembangunan negara. Silakan Adityan. 3 aspek contoh utama ialah pentadbiran, ekonomi dan sosial. Macam mana, Chris? Dan saya rasa murid ini telah menjawab dengan begitu tepat. Pentadbiran, ekonomi dan sosial. Okey. Adityan telah mengulangi. Betul kita tengok. Okey. Contoh jawapan. 3 aspek utama integriti demi pembangunan negara ialah aspek pentadbiran, ekonomi dan sosial. Dan Adityan berjaya mendapat 1 bintang, Chris. Yeay! Tahniah Adityan. Okey. Tahniah Adityan. 1 bintang. Okey. Itu soalan pertama lah cikgu. Jelas kepada soalan pertama tadi. Tahniah kepada Adityan. Kita teruskan kepada soalan yang kedua. Okey. Siapa nak jawab pula untuk soalan kedua ni? Angkat tangan. Siapa nak jawab soalan kedua? Okey, Revati. Ya, Revati. Revati, cikgu bacakan soalan untuk anda dahulu. Soalan kedua ini adalah berbunyi begini. Jelaskan contoh integriti demi pembangunan negara daripada aspek pentadbiran. Boleh mula menjawab sekarang, Revati. Contoh integriti demi pembangunan negara dari aspek pentadbiran ialah hindarkan diri daripada menerima atau memberi rasuah dan tidak menyalahgunakan kuasa yang diberi. Revati menyentuh mengenai aspek pentadbiran, jangan salah guna kuasa. Ya. Boleh, Chris? Boleh kita tengok contoh jawapan? Boleh, adakah cikgu. jawapan Revati berada di landasan atau di luar landasan? Mari kita saksikan jawapannya. Cadangan jawapan. Individu yang berintegriti demi pembangunan negara daripada aspek pentadbiran mestilah menjauhi amalan rasuah dan tidak menyalahgunakan kedudukan, kuasa dan pangkat dalam pentadbiran. Nampaknya Revati juga telah memenuhi kriteria jawapan yang kita perlukan. Tahniah kepada Revati. Dan Revati dapat 1 bintang? 1 bintang juga. Okey, tahniah Revati. Okey, baiklah. Itu dia soalan kedua. Soalan kedua pun telah pun selesai. Ya. Kita akan pergi kepada soalan yang ketiga. Baiklah. Siapa yang hendak menjawab soalan ketiga pula? Soalan Boleh ketiga, angkat tangan atau siapa nak angkat emoji menjawab? anda. Sila angkat tangan. Sila angkat tangan anda. Ya, Amita memberikan ikon ataupun emoji senyum. Dia nak menjawab rupanya, Chris. Okey, silakan Amita. Amita, dengarkan soalan yang cikgu bacakan untuk anda ya. Jelaskan contoh integriti demi pembangunan negara daripada aspek ekonomi. Silakan, Amirta.
Demi pembangunan ekonomi negara, kita harus dari aspek ekonomi menjana pendapatan negara mengikut undang-undang seperti mengisytiharkan cukai pendapatan secara jujur. Amirta kata dari segi ekonomi ni, Amirta menyatakan bahawa jelaskan cukai pendapatan. Ya. Boleh kita tengok cadangan jawapan contoh? Boleh, Chris? cikgu. Jom. Jom. Amirta dan yang lain kita saksikan cadangan jawapan contoh. Saya bacakan ya. Individu yang berintegriti demi pembangunan negara daripada aspek ekonomi perlulah telus dalam mengisytiharkan cukai pendapatan dan tidak menyalahgunakan harta kerajaan demi kepentingan peribadi. Nampaknya Amirta juga telah berjaya menjawab dengan baik dan munasabah ya. Chris, kita berikan dia 1 bintang. Okey, tahniah Amirta. Okey, lagi satu soalan cikgu. Saya rasa apa kata kita bagi peluang untuk Tachiga pula. Ya, kita berikan peluang kepada Tachiga ya. Okey, baiklah. Okey, soalan yang keempat. Tachiga, cikgu bacakan soalan kepada anda. Jelaskan contoh integriti demi pembangunan negara daripada aspek sosial. Silakan Tachiga. Individu yang berintegriti demi pembangunan negara daripada aspek sosial haruslah menerima penguatkuasaan undang-undang dan mengamalkan budaya kerja atau etika kerja yang telus dan amanah dalam organisasi. Panjangnya jawapan, Pandang jawapan Amirta. Tachiga. Okey. Oh, Amir, saya pula Tachiga, silap. cikgu, Weh, tak silap. Okey. Ini Tachiga, okey? Ya. Kita tengok contoh jawapan Baiklah. daripada Tachiga tadi. Adakah memenuhi kriteria yang kita perlukan? Jawapan contoh yang telah cikgu sediakan, Ya. individu yang berintegriti demi pembangunan negara daripada aspek sosial haruslah menerima penguatkuasaan undang-undang sama seperti orang lain dan mengamalkan budaya kerja yang telus dan amanah dalam organisasi. Chris, Ya. selesai sudah keempat-empat sesi soalan dan Tachiga juga berjaya mendapat 1 bintang. 1 bintang untuk Tachiga. Jom kita bagi tepukan untuk murid-murid di Google Meet. Cikgu boleh tak kongsikan rumusan yang apa yang telah kita belajar dalam segmen ni, cikgu? Boleh, Chris. Murid-murid yang berada bersama cikgu dalam talian dan juga yang berada di rumah, perkara yang ingin kita pelajari pada hari ini sebenarnya ialah mengenai integriti. Di mana integriti dalam diri akan melahirkan keluarga yang berintegriti dan diri dan keluarga yang berintegriti akan melahirkan organisasi yang berintegriti yang akhirnya akan menjadi pemangkin kepada pembangunan sesebuah negara yang pesat. Seterusnya, Chris, integriti juga sebenarnya akan melahirkan masyarakat yang mementingkan nilai-nilai murni dalam kehidupan yang tidak akan melakukan sesuatu yang salah dari aspek integriti. Sebagai contoh, perkara yang ingin saya sentuh di sini ialah yang tadi telah saya berikan contoh umpamanya, jelaskanlah cukai pendapatan. Janganlah terima rasuah. Janganlah salah gunakan harta kerajaan. Itu semua berkaitan dengan integriti. Kebaikan anda dengan menjaga integriti sebenarnya akan memakmurkan sesebuah negara ke arah negara yang pesat, aman dan harmoni. Itu dia. Baiklah, terima kasih cikgu atas perkongsian anda untuk topik kita hari ini iaitu integriti. Tapi cikgu, sebelum kita teruskan, apa kata kita berehat sebentar? Boleh? Boleh, Chris. Okey, murid-murid di rumah jangan ke mana-mana, kembali lagi ke slot menengah atas bersama Cikgu Hawari untuk pendidikan moral integriti. Didik TV KPM. Baik murid-murid, masuk ke kelas. Apa khabar semua? Anda sedang menonton slot menengah atas bersama Cikgu Hawari untuk topik kita hari ini iaitu
Pembangunan negara bertunjangkan integriti untuk mata pelajaran pendidikan moral. Baiklah Cikgu Hawari, tanpa melengahkan masa lagi, apa kata kita teruskan dengan sesi pembelajaran hari ini, Cikgu? Silakan. Okey, jom kita teruskan. Sebelum itu, tadi cikgu terlupa pula. Kepada murid-murid yang berada di rumah, Ya. Boleh melihat kepada buku teks tingkatan 5 di muka surat 74 hingga 78 untuk menjadi rujukan utama untuk sama-sama belajar dengan cikgu pada hari ini. Boleh, Saya cikgu. teruskan, Chris. Boleh, Cikgu? Okey. Pada bahagian ini, kita akan membincangkan cara-cara melaksanakan tanggungjawab dengan berintegriti demi pembangunan negara. Di mana yang ini terkandung dalam standard pembelajaran 6.2 dan 6.2 iaitu mengenal pasti cara-cara melaksanakan tanggungjawab demi pembangunan negara. Yang pertama, murid-murid yang berada dengan cikgu dalam talian, yang berada di rumah, jauhi diri daripada memberi dan menerima rasuah. Katakan tidak kepada rasuah. Ingat, saya ulang kepada murid-murid yang berada dalam talian, yang berada di rumah, katakan tidak pada rasuah. Yang kedua, menjelaskan cukai pendapatan. Ketika murid-murid cikgu yang akan meneruskan kehidupan di alam pekerjaan nanti, kalau pendapatan itu lebih, pastikan jelaskan cukai pendapatan. Itu saja yang cikgu minta. Yang ketiga adalah berkaitan dengan membayar balik pinjaman. Apabila menerima pinjaman, bayarkan pinjaman. Dengan bayaran anda, orang lain boleh menggunakan pinjaman tersebut. Yang keempat, mematuhi peraturan dan undang-undang. Sebagai warga negara yang berintegriti, murid-murid yang berada dalam talian, yang berada di rumah, mestilah mematuhi peraturan dan undang-undang. Yang kelima adalah berkaitan dengan mematuhi piagam pelanggan, di mana sekiranya kita mengunjungi organisasi-organisasi swasta ataupun awam, kita mestilah berpakaian kemas dan tidak memakai pakaian yang boleh mencolok mata. Yang keenam adalah berkaitan dengan menyokong kempen pembangunan negara. Murid-murid yang berada dalam talian, yang juga berada di rumah, anda kena tahu, setiap projek pembangunan atau program pembangunan adalah untuk rakyat dan memerlukan sokongan semua pihak. Faham, Cikgu? Jadi, yang tu Cikgu baru kongsikan cara-cara Ya. untuk melaksanakan tanggungjawab dengan berintegriti, Ya, kan? ya. Okey, semua murid faham, Setakat ini kalau faham, boleh tunjuk emoji senyum. Okey. Nampaknya so far so good, semua faham, Okey, Cikgu. Good. Silakan, Cikgu. Saya teruskan, Chris. Baiklah. Dan murid-murid teruskan segar bersama dengan cikgu, dan yang berada di rumah, lihat seterusnya. Memerihalkan kepentingan integriti demi pembangunan negara. Ini satu subtopik yang sangat penting, standard pembelajaran yang perlu kamu fokuskan. Yang pertama adalah berkaitan dengan mewujudkan sistem pentadbiran yang telus. Apa yang telus? Ini, negara akan bebas rasuah bila semua warga negara individu mengamalkan integriti, negara bebas rasuah. Yang kedua, pentadbiran lebih tersusun, sistematik kerana semua orang berintegriti hadir awal ke organisasi, mematuhi peraturan organisasi dan sebagainya. Yang ketiga, meningkatkan kepercayaan dan keyakinan rakyat. Apabila perkhidmatan yang ada integriti, ramai orang akan cuba mendapatkan perkhidmatan kita. Yang kedua, meningkatkan imej negara. Apabila integriti ini menjadi pokok utama yang diperjuangkan, negara akan disanjungi dan dicontohi. Ramai pelancong akan berebut-rebut untuk hadir ke Malaysia kerana ramainya atau warga negara Malaysia yang berintegriti. Yang kedua, meningkatkan sektor pelancongan. Macam cikgu ceritakan tadilah. Bila semua orang berintegriti, semua orang jujur, semua orang telus, semua orang amanah,
semua orang akan datang untuk berkawan dan hadir ke negara kita. Yang ketiga adalah berkaitan dengan menegakkan keadilan dalam kalangan rakyat, iaitu elakkan diskriminasi. Semua orang akan mendapat hak asasi ataupun hak masing-masing tanpa ada diskriminasi. Yang kedua, masyarakat hidup harmoni kerana tiadanya perbezaan. Tiadanya orang yang memperjuangkan nak melihat perbezaan. Apakah orang lain dapat? Apakah aku dapat? Tidak, kerana kita hidup dengan integriti. Yang ketiga adalah negara yang makmur. Tiada lagi persengketaan atau perselisihan faham kerana kita hidup dengan penuh integriti. Yang keempat, Chris, dan murid-murid yang berada dalam talian juga yang berada di rumah, teruskan dengar Cikgu Hawari jelaskan ini, iaitu melahirkan budaya kerja yang efisien, iaitu bermaksud produktiviti kerja akan meningkat. Semua orang akan mematuhi etika kerja. Semua orang akan hadir awal masuk waktu kerja. Semua orang akan melaksanakan tugas mengikut bidang kuasa masing-masing. Yang kedua adalah menjadi contoh kepada negara lain. Apabila organisasi itu bagus, organisasi luar juga akan berebut untuk membuat usaha sama atau melaburkan sesuatu dalam syarikat sendiri. Yang ketiga, yang seterusnya ialah yang kelima, meyakinkan dan meningkatkan kepercayaan. Di sini adalah kepercayaan pelabur asing, di mana peluang pekerjaan akan meningkat apabila adanya pelabur asing yang melabur ke dalam negara. Negara mampu membangunkan projek-projek mega yang akhirnya akan membuka peluang pekerjaan kepada rakyat kita sendiri. Yang kedua ialah hubungan diplomatik terpelihara. Apabila integriti ini menjadi satu kepentingan, hubungan juga akan menjadi semakin baik dan semakin bahagia tanpa adanya persengketaan dan segala masalah dilakukan secara ataupun diselesaikan secara rundingan. Dan yang seterusnya, menjana ekonomi negara yang pesat yang cikgu jelaskan tadilah ya. Yang seterusnya, memartabatkan perusahaan kecil dan sederhana yang kita panggil IKS, di mana IKS diiktiraf di peringkat antarabangsa. Industri kampung yang menggunakan rotan umpamanya, yang menggunakan kayu kayan umpamanya, boleh dipasarkan di peringkat antarabangsa. Seterusnya, menjana pendapatan IKS, dan masyarakat kampung juga mampu menjana pendapatan dan bersaing hebat dengan orang lain dari segi pendapatan kerana semua orang melaksanakan tugas dengan integriti. Wow, nampaknya banyak kepentingannya cikgu kita amalkan nilai integriti ni cikgu. Okey. Baiklah cikgu, seterusnya kita nak belajar apa pula cikgu? Okey, di sini sebenarnya Chris, cikgu ingin nyatakan bahawa tadi cikgu telah beritahu bahawa dua perkara pentinglah. Di mana cara-cara untuk menggunakan integriti demi pembangunan negara dan seterusnya adalah berkaitan dengan kepentingan integriti demi pembangunan negara. Saya harap kita kena tanya dulu murid-murid kita dalam talian, apakah emoji yang mereka ingin paparkan setelah mendengar dua perkara tersebut. Okey. So, semua okey atau tak okey? Kalau okey, boleh tunjuk emoji senyum. Kenapa Adityan tunjuk emoji sedih? Tak okey ke Adityan? Adityan. Boleh. Adityan, apa yang Adityan ada masalah? Cuba tanya. Boleh terang sedikit tentang IKS ke cikgu? Okey, boleh Adityan. Okey Adityan, soalan yang sangat bagus. Kepada murid yang berada dalam talian dan juga yang berada di rumah, IKS sebenarnya adalah satu perusahaan kecil-kecilan yang dilakukan oleh masyarakat kampung. Seperti membuat tembakul, membuat bakul daripada rotan, umpamanya yang perusahaan-perusahaan kecil yang sebenarnya tidak dipandang oleh negara luar. Tapi dengan berintegriti, IKS ini akan terus berkembang kerana semua pembangunan dilakukan secara sama rata. Adityan, adakah cikgu telah menjawab soalan Adityan? Okey, telah beri ikon senyum. Bagus Adityan, terima kasih. Nampaknya semua murid, kita kena buat round table sekali lagi. Maaf, kita buat pusingan lagi. Semua adakah memahami dua aspek penting tadi, iaitu cara-cara melaksanakan berintegriti demi pembangunan negara dan juga yang kedua tadi, kepentingan integriti demi pembangunan negara. Okey, saya faham cikgu. Yang lain? Yang lain? Faham tak? Okey. Seterusnya, nampaknya kita boleh meneruskan aktiviti lah. Okey, apa aktiviti ni cikgu? Okey, aktiviti yang ini adalah berkaitan dengan refleksi minda juga.
di mana saya akan berikan soalan ini kepada murid dan murid perlu memberikan hujah mereka secara ringkas di mana masa yang diberikan untuk setiap murid adalah 1 minit sahaja. 1 minit. Dan mereka mesti menjawab dengan munasabah dan memberikan huraian fakta contoh yang bersesuaian. Okey. Macam susah cikgu tapi kita boleh cubalah. Cuba. Okey, Usaha apa? dengan integriti Baiklah. pasti boleh menjawab. Pasti boleh. So itu kita dia. saya nak pilihkan siapa ya? Angkat tangan siapa nak mulakan dulu. Saya bacakan soalan. Pengabaian integriti dalam melaksanakan tugasan demi pembangunan negara boleh memusnahkan sesebuah negara. Nampaknya soalan belum habis dibaca. Kita telah ada sukarelawan yang ingin menjawab. Bersemangat. Silakan Adityan. Ya, Adityan. Integriti perlu dipupuk sejak kecil lagi bagi melahirkan warga negara yang telus dan amanah dalam setiap perlakuan. Perlakuan ini akan menunjukkan adakah seseorang itu mempunyai budaya kerja cemerlang atau tak demi pembangunan negara. Sekiranya seorang individu tidak mempunyai integriti, akan menyebabkan pentadbiran yang tidak telus, merencatkan perkembangan ekonomi negara dan menggugah sistem sosial sebuah negara. Dalam masa itu, penggunaan integriti dalam pembangunan negara akan menyebabkan keyakinan dan kepercayaan terhadap sesebuah kerajaan tergugat. Ini akan menyebabkan diskriminasi terhadap satu sama lain, terutamanya antara golongan yang berada di luar bandar dan di bandar. Oleh itu, pergolakan politik akan berlaku yang menyebabkan untuk memperjuangkan hak mengikut peraturan dan undang-undang. Itu sahaja, cikgu. Okey, bagus Adityan. Bagi saya, dia telah berusaha dengan baik dan fakta-fakta yang diberikan juga sangat menarik. Untuk Adityan, saya akan berikan dia 2 bintang, Chris. 2 bintang untuk Adityan. Okey, tahniah. Baiklah. Seterusnya kita nak tanya siapa pula cikgu? Okey, seterusnya kita tengok siapa yang secara sukarela mengangkat tanganlah. Okey. Soalan yang sama, mungkin jawapan yang berbeza. Siapa nak cuba, sila angkat tangan. Di mana Chris, dalam memberikan hujah yang baik, pelajar mestilah mempunyai fakta yang kukuh lah. Maksudnya mereka boleh menggunakan kandungan akademik yang telah saya terangkan tadi untuk menjawab persoalan ini. So kita tengok adakah yang ingin berjaya untuk menjawab seterusnya. Siapa nak cuba? Sila. Siapa nak cuba? Boleh angkat tangan ataupun boleh angkat emoji senyum. Siapa nak cuba? Okey, mungkin siapa nak Tachiga, Revati atau Amirta? Siapa nak cuba jawab? Amirta, Revati. Siapa nak cuba untuk soalan ini? Okey, Revati. Ya, Revati. Okey, Revati, anda diberikan 1 minit dari sekarang untuk menjawab soalan ini. Silakan. Integriti merupakan aspek yang paling penting demi pembangunan negara. Jika integriti tidak dapat dilaksanakan, ia akan menyebabkan pentadbiran yang tidak telus. Dan ia juga akan merencatkan perkembangan ekonomi negara. Selain daripada kepercayaan rakyat terhadap sebuah negara tergugat, selain daripada itu, perkhidmatan dan pembangunan prasarana tidak dapat dilaksanakan dengan baik. Selain daripada itu, ekonomi negara juga akan merosot dan pelabur asing tidak begitu yakin dan percaya akan negara kita untuk melabur. Okey, itu saja. jawapan yang bagus juga. Saya juga memberikan 2 bintang kepada 2 bintang kepada Revati. Okey. Tanya Revati. Kepada Revati. Saya selalu tersilap sebut Tachiga dengan Revati ni. Mungkin mereka nampak apa cikgu, macam biasa je kan. kan. Kadang-kadang kita mix up nama tu. Mungkin cikgu kena tingkatkan integriti diri lagi untuk mengingat nama ni. Mungkin. Maafkan cikgu, Tachiga dengan Amirta. Amirta pula. Tak, Tachiga dan Revati. Ya, okey. Saya saja je uji Chris. Saja. Okey, kita teruskan. Okey. Nampaknya mereka berdua telah pun
menjawab soalan yang saya berikan, tapi saya ada contoh jawapan yang saya ada lah. Tapi cikgu, mungkin kita boleh beri peluang untuk lagi satu murid memberi jawapan, boleh tak? Okey, saya penuhi permintaan Chris. Okey, siapa lagi yang belum lagi nak cuba? Nak Seorang cuba. lagi. Amirta ataupun Tachiga? Ya, Amirta dan Tachiga. Ya. Nampaknya Tachiga telah mengangkat dahulu. Okey, Tachiga. Tachiga, untuk ini cikgu bacakan kembali soalan. Jawab dengan semangat. Pengabaian integriti dalam melaksanakan tugasan demi pembangunan negara boleh memusnahkan sesebuah negara. Apa pendapat Tachiga? Silakan 1 minit dari sekarang. Pengabaian integriti demi pembangunan negara akan menyebabkan perkhidmatan dan pembangunan prasarana tidak dapat dilaksanakan dengan baik. Hal ni demikian kerana wujudnya individu yang tidak menjelaskan cukai pendapatan kepada negara. Tambahan pula, kegiatan rasuah akan semakin berleluasa dan amanah yang diberikan dengan penuh integriti demi pembangunan negara. Okey, jawapannya nampaknya ada fakta yang menarik. Ya. Dia menyentuh mengenai orang yang tak bayar cukai. Dan apa kesannya, nampaknya Tachiga juga berjaya mendapat 2 bintang. 2 bintang. Baiklah, tahniah semua untuk jawapan yang saya rasa sangat hebatlah cikgu. Ya. Baiklah, tapi cikgu tadi ada kata cikgu ada contoh jawapan ya cikgu? Tetapi dengan integriti, tadi kan saya kata jangan ada diskriminasi. Betul? Takkanlah kita nak tanya 3 orang je. Oh, betul cikgu. Okey, saya rasa kita kena tanya Amirta cikgu. Okey, Amirta. Amirta, anda jangan lari. Anda juga perlu menjawab soalan sama ada betul atau tidak. Anda mesti mencuba untuk menjawab. Silakan Amirta, 1 minit dari sekarang. Sekiranya seorang individu itu tidak mengamalkan integriti, maka kadar di mana campur tangan pihak luar dan pentadbiran negara akan tergugat. Ini juga akan meningkatkan kegiatan rasuah berleluasa dan pelabur asing akan hilang kepercayaan terhadap negara kita. Itu dia cikgu. Tak ada diskriminasi dalam kelas hari ini. Ya, betul. Sekali kita berintegriti, kita berikan hak sama rata kepada semua orang. Okey, jadi bagaimana dengan jawapan Amirta? Kenapa kena letakkan bintang? Saya belum bagi tahu lagi. Belum bagi tahu. Saya tunggu cikgu ni. Amirta juga berjaya mendapat 2 bintang. 2 bintang. Okey. Baiklah, baru kita boleh teruskan dengan jawapan contoh cikgu kan? Okey. Semua pun dah dapat 3 bintang. Tahniah semua. Bintang, tetapi di sini Chris, cikgu nak ucapkan terima kasih kepada murid-murid dalam talian yang berjaya berusaha untuk menjawab, tapi cikgu adalah contoh jawapan cikgu lah untuk mereka, di mana cikgu akan bacakan mungkin secara pantas dan anda kena juga secara pantas untuk mendapatkan apa yang cikgu bacakan. Murid-murid yang berada dalam talian juga yang berada di rumah. Okey. Integriti perlu dipupuk dalam diri setiap individu bagi melahirkan warga negara yang telus dan amanah dalam setiap perlakuan. Perlakuan ini akan mencerminkan budaya kerja cemerlang seseorang individu demi pembangunan negara. Umumnya, pengabaian integriti demi pembangunan sesebuah negara akan menyebabkan pentadbiran yang tidak telus, merencatkan perkembangan ekonomi negara dan menggugat sistem sosial sesebuah negara. Dalam pada itu, pengabaian integriti demi pembangunan negara akan menyebabkan keyakinan dan kepercayaan rakyat terhadap sesebuah kerajaan tergugat. Hal ini demikian kerana wujudnya diskriminasi terhadap warga negara untuk mendapatkan hak mengikut peraturan dan undang-undang. Dalam pada itu, selain itu, pengabaian integriti demi pembangunan negara juga akan menyebabkan ekonomi negara semakin merosot dan tidak berkembang. Hal ini demikian kerana pembangunan negara tidak dapat dilaksanakan kerana kurangnya kemasukan pelabur asing yang membuat pelaburan di dalam negara. Pelabur akan hilang keyakinan dan kepercayaan kerana pentadbiran negara yang tidak berintegriti. Pengabaian integriti demi pembangunan negara juga akan menyebabkan perkhidmatan dan pembangunan prasarana tidak dapat dilaksanakan dengan baik. Hal ini demikian kerana wujudnya individu yang tidak menjelaskan cukai pendapatan kepada negara. Akhir sekali, setiap individu perlulah mempunyai kesedaran yang tinggi
dalam melaksanakan tugasan dan amanah yang diberikan dengan penuh integriti demi pembangunan negara. Itulah contoh jawapan yang telah saya sediakan, Chris. Baiklah, terima kasih cikgu. Kalau macam itu, apa kata kita berehat sebentar boleh cikgu? Boleh, Chris. Okey, kepada murid-murid di rumah, jangan ke mana-mana, kembali lagi ke slot menengah atas bersama Cikgu Hawari untuk pendidikan moral tingkatan 5. Didik TV KPM. Hai semua, anda sedang saksikan slot menengah atas bersama saya Chris MJ selaku pengacara anda. Dan hari ini kita akan fokus pada mata pelajaran pendidikan moral tingkatan 5 bersama Cikgu Hawari dan juga rakan-rakan saya di Google Meet dari SMK Methodist ACS Sungai Siput Perak. Okey, semua lambai sikit. Itu dia. Baiklah cikgu, apakah yang akan kita belajar dalam segmen seterusnya cikgu? Okey, segmen seterusnya ini adalah berkaitan dengan kepentingan dan nilai universal yang ingin diterapkan dalam pembelajaran kali ini. Okey, Chris, kepada murid-murid yang berada dalam talian dan juga yang berada di rumah, berikan fokus kepada perkara ini. Yang pertama, integriti demi pembangunan negara adalah sangat penting demi kelangsungan pentadbiran sesebuah kerajaan. Kegagalan memupuk dan membina integriti yang kukuh dalam diri seseorang individu akan melahirkan masyarakat yang tidak bertamadun. Seterusnya, cikgu ingin nyatakan bahawa setiap individu mestilah melaksanakan tanggungjawab terhadap negara dengan menjelaskan pinjaman dan membayar cukai pendapatan dengan penuh integriti tanpa gagal. Seterusnya, rakyat perlulah menyokong program pembangunan pihak kerajaan ke arah kemakmuran, keharmonian dan kelangsungan pembinaan projek-projek yang besar mega untuk kepentingan rakyat. Yang ketiga adalah berkaitan dengan setiap individu perlulah berpegang kepada integriti demi pembangunan negara untuk menjauhi individu yang memberi dan menerima rasuah. Katakan tidak pada rasuah. Seterusnya, integriti demi pembangunan negara akan melahirkan sebuah negara yang akan disegani dan dicontohi oleh negara lain. Perkara-perkara ini, Chris, saya ingin murid-murid saya yang berada dalam talian dan juga berada di rumah ingat setiap langkah kehidupan kita itu perlulah dilaksanakan dengan penuh integriti kerana integriti ini mempunyai intipati kandungan yang berkaitan dengan sifat amanah, harga diri, jujur, patriotisme dan juga nilai-nilai yang lain. Betul cikgu. Saya nak tanya juga murid-murid di rumah dan juga di Google Meet, adakah anda setuju dengan kepentingan dan nilai universal yang Cikgu Hawari baru kongsikan? Kalau setuju, boleh tunjuk emoji smiling. Okey, semua pun setuju. Baiklah cikgu. Apakah yang akan kita lakukan seterusnya cikgu? Okey, seterusnya cikgu telah pun memulakan dengan konsep disusuli dengan cara-cara dan diikuti dengan kepentingan. Kemudian kita buat pelbagai aktiviti. Adakah itu memberikan kesan atau telah dikuasai oleh murid-murid kita yang berada dalam talian dan juga yang berada di rumah? Untuk itu, mereka perlulah berkongsi pendapat mereka berkaitan bagaimanakah anda mempraktikkan segala pengetahuan yang diperolehi sepanjang pembelajaran pada hari ini dalam kehidupan seharian. Okey. Siapa nak kongsikan dulu? Boleh angkat tangan. Okey. Revati, saya nampak Revati dah angkat. Okey, Revati. Revati, anda hanya diberikan masa 1 minit sahaja untuk memberikan pendapat. Silakan Revati.
Saya akan mengamalkan integriti demi pembangunan negara melalui saya berada dalam alam pekerjaan, saya mesti bayar cukai di LDHN. LHDN. Apabila saya menjelaskan cukai dengan betul, saya dapat menyokong kerajaan untuk melaksanakan pembangunan negara. Itu sahaja saya. Okey. Baiklah, terima kasih Revati atas Okey. perkongsian anda. Siapa Namun- lagi yang nak Ya. kongsikan Ya, Chris. refleksi anda? Keris. Ya, cikgu. Kan bagi sama rata. Kenapa cikgu? Kita lupa apa tadi? Oh, Ha. betul. Kita kena Ya. bagi bintang ya cikgu? Ya. Okey, so Chris, berapa bintang yang cikgu nak berikan untuk Revati? Revati tengok. Saya Oh, sedih dah. minta maaf Revati. Okey, Revati, anda berjaya mendapat 2 bintang. 2 bintang. Tahniah Revati. Okey, seterusnya siapa lagi nak kongsikan refleksi minda anda? Silakan. Boleh tunjukkan emoji anda. Sebelum itu, kita Ya. perlu beri semangat pada mereka ya. Carta Okey. ganjaran kedudukan terkini, Ha. Adityan 3 bintang, Amirta 3 bintang, Revati 5 bintang, Tachiga 3 bintang. Takkanlah yang lain tak nak bintang. Siapa nak cuba jawab? Silakan. Okey. Siapa nak lagi cuba? bintang? Ya, Okey. nampaknya Tachiga. Tachiga. Okey, silakan Tachiga. Tachiga, untuk anda, saya bacakan lagi soalan. Anda diberikan masa 1 minit. Dari sekarang, dengar dulu soalan cikgu ya. Bagaimanakah anda mempraktikkan segala pengetahuan yang diperolehi sepanjang pembelajaran pada hari ini dalam kehidupan seharian anda? Silakan, Tachiga. Saya akan menjadi warga negara yang berintegriti dengan melaksanakan segala tugasan dengan telus dan amanah. Dengan melaksanakan tugasan telus dan amanah akan dapat membantu organisasi meningkatkan produktiviti. Apabila melakukan tugasan dengan penuh integriti, saya juga dapat menjauhkan diri daripada pecah amanah atau isu penyalahgunaan kuasa. Itu saja, cikgu. Dia nampaknya berintegriti ya. Ya. Sebab keyword penyalahgunaan kuasa tu dah menunjukkan satu integriti yang sangat kuat. Bagus Tachiga dan juga berjaya mendapat 2 bintang. 2 bintang. Hebat Tachiga. Tahniah. Okey. Nampaknya Adityan dan Amirta. Mungkin kita boleh beri peluang untuk mereka kongsikan pendapat mereka, cikgu. Ya, antara mereka berdua ya. Kita beri peluang ya. Ya. Okey. Chris, Ya. jangan diskriminasi. Kenapa, cikgu? Kenapa Tachiga terlebih bintang tu? Alamak. Sorry. Minta maaf. Terima kasih cikgu kerana Baru amal. belajar tentang integriti. Betul. 2 bintang saja bukan 3. Ya. Tapi ingat, Okey. tiada manusia yang sempurna. Sekiranya dah melakukan kesilapan, cepat-cepatlah insaf dan kembali ke landasan dengan penuh integriti ya. Betul, cikgu. Okey, Terima kasih, kita berikan cikgu. peluang kepada siapa ya? Okey, Siapa tadi? Amirta dengan Adityan ketinggalan? Adityan. Okey. Chris pilih siapa? Okey, saya pilih ladies first lah cikgu. Jadi Amirta dulu cikgu. Kenapa Chris? Sebab Tadi pilih gentleman. Adityan, tiba-tiba ladies pula. Tak, ladies first. Sebab saya ingat saya nak berintegriti. Okey, Nak okey. gentleman. Okey, boleh. Kita bagi Amirta dulu. Amirta, silakan. 1 minit dari sekarang. Saya telah belajar mengenai kepentingan berintegriti demi pembangunan negara. Oleh itu, saya akan memastikan saya tidak memberi atau memberi rasuah. Ini kerana rasuah adalah musuh utama sesebuah negara. Jika saya berintegriti, saya akan dapat menjaga imej negara di mata dunia. Dalam pada itu, dapat menarik minat pelabur asing untuk melabur di negara kita. Okey. Wow. Hebatnya jawapan Amirta. Amirta nampaknya dia ingin menarik pelabur asing. Ya. Bila datang ke negara kita, mereka melabur, maka pembangunan akan pesat. Betul. Semua orang akan dapat pekerjaan dan mungkin Amirta selepas habis belajar mendapat pekerjaan dengan segera. So Betul kita berikan juga. berapa bintang? 2 bintang juga. 2 bintang. Okey. Cikgu nampaknya Adityan masih belum lagi ada 5 bintang. Apa kata kita beri Adityan peluang untuk kongsikan pendapat. Okey, Adityan, anda saja yang tertinggal sekarang. 1 minit dari sekarang. Silakan Adityan. Saya seorang yang berintegriti, saya akan mengamalkan nilai kejujuran dan rasional. Saya akan mematuhi peraturan dan undang-undang. Sekiranya saya mematuhi peraturan dan undang-undang,
tiada kesalahan akan berlaku. Dengan ini, kadar jenayah akan berkurang dalam negara kita. Hal ini berkait rapat dengan maruah negara kita. Jika jenayah sesebuah negara berkurang, maruah negara tersebut akan meningkat. Ini akan menarik pelabur asing pada masa yang sama. Itu akan memberi kredibiliti kepada negara kita. Okey, Dengan Adityan. ini, negara akan maju. Okey, Itu saja dari saya. okey, good. Nampaknya masa untuk Adityan telah pun capai sebenarnya. Okey. Maksudnya terima kasih Adityan. Anda berjaya menjawab dengan baik sebenarnya. Anda juga berjaya dapat 2 bintang. 2 bintang. Ya. Baiklah cikgu, kita bagi tepukan kepada semua murid di Google Meet hari ini. Dan cikgu, apa kata kita teruskan dengan rumusan mengenai topik kita hari ini, cikgu? Silakan. Kepada murid-murid yang berada dalam talian dan juga berada di rumah, sebenarnya cikgu ingin hanya menekankan bahawa budaya kerja yang cemerlang sebenarnya lahir daripada integriti. Apabila masyarakat atau individu itu sendiri berintegriti, maka ada pengamalan nilai harga diri, nilai rasional, nilai bertanggungjawab serta nilai patriotism, di mana pengamalan nilai-nilai ini akan melahirkan sebuah negara yang aman dan makmur. Ingin saya tekankan kepada murid-murid yang berada dalam talian, juga yang berada di rumah, bahawa teruskan hidup berintegriti, teruskan hidup dengan ketelusan, teruskan hidup dengan amanah kerana anda pasti akan berjaya di mana saja anda berada. Sekian daripada saya. Itu dia, cikgu. Dan bagaimanakah prestasi keseluruhan murid-murid kita pada hari ini, cikgu? Okey, kalau kita tengok kepada carta ganjaran, Chris, Ya. kesemua mereka telah pun mendapat 5 bintang. Maksudnya mereka telah pun menguasai dan telah pun mencapai hasrat saya untuk mencapai objektif pelajaran pada hari ini. Tahniah semua. Dan cikgu, untuk murid-murid di rumah yang sedang menonton, boleh tak cikgu kongsikan bagaimanakah mereka boleh dapatkan bahan rujukan untuk topik kita hari ini, cikgu? Okey, murid-murid yang berada di rumah, jangan takut. Kalau terlepas, pastikan anda mencapai atau mencari portal Delima Sumberku KPM untuk mengambil maklumat-maklumat latihan yang telah disediakan tadi. Itu dia. Dengan itu, saya ingin ucapkan ribuan terima kasih kepada Cikgu Hawari untuk satu topik yang sangat-sangat penting hari ini, iaitu integriti. Semua setuju tak dengan kelas hari ini? Kalau setuju, boleh tunjuk emoji senyum anda. Baiklah, terima kasih semua. Kita akan jumpa lagi hanya di slot menengah atas Didik TV KPM. Bye semua.